Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Ada juga mesej yang Abang dapat, komen yang Abang dapat. Bang tak takut ke bang nak ceritakan kisah seram-seram ni pada waktu malam sekarang ni pukul 12.30? Jawapannya adalah, Abang seram. Memang Abang seram. Tapi Abang buat berani dan tak fikirkan sangat. Nak kata gangguan tu memang banyak kali kena ganggu. Kadang-kadang rasa nak cerita siang, tak nak cerita malam lagi lah. Sebab, tapi disebabkan siang pun ada banyak kerja, jadi banyak benda nak kena buat pada waktu siang. Nak tak nak, malam je lah yang abang ada masa untuk cerita. Dan setiap kali untuk menggembirakan hati abang yang selalunya akan rasa seram sejuk bila dapat cerita, bila nak ceritakan kisah, abang akan buatlah macam nyanyi-nyanyi lagu-lagu P.Ramlee dalam rumah, kan? Rasa macam hiburkan hati sendiri supaya tidak terlalu takut. Jadi seperti atas permintaan yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang, iaitu ramai penonton abang, bang bila nak ceritakan kisah hospital. Jadi hari ini adalah 3 cerita tentang hospital. Cerita pertama berlaku di negeri Melaka tahun 2019, tapi hospital mana memang sampai kesudah abang tak akan beritahu. Cerita yang kedua dan yang ketiga berlaku di negeri Selangor. Hospital yang mana sampai kesudah abang tak akan beritahu. Cuma yang berbezanya adalah cerita pertama berlaku pada tahun 2019, cerita kedua 2008, cerita ketiga pun 2008, lebih kurang macam tu, di negeri yang berbeza-beza. Cuma yang berbezanya adalah cerita pertama disampaikan oleh seorang lelaki, nama dia Haziq lah, abang letak nama Haziq. Cerita kedua disampaikan oleh seorang makcik, abang letakkan nama Makcik Mariam. Dan cerita ketiga adalah cerita yang disampaikan juga oleh Makcik Mariam. Bagaimana pengalaman mereka bertiga. Yang pertama adalah bekerja sebagai cleaner. Yang kedua dan yang ketiga bekerja sebagai security yang menjaga keselamatan hospital. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan. Dan sebelum itu abang nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua orang yang dah sampaikan ceritakan pada abang, yang berjaya membuatkan abang huru-hara malam dapat cerita tu. Ada meremang-remang, kejap lagi anjing berbunyi, ada tambah background seram-seram sejuk. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni boleh kata antara cerita terseram pernah abang dapat. Dan sewaktu abang dengar cerita tu, abang rasa macam tak tentu arah abang jadinya. Sebabnya hospital sangat dekat dengan kita. Kalau kita sakit, pergi hospital. Jaga orang, mak sakit, bapak sakit, atuk sakit, nenek sakit, memang kita pergi hospital. Dan kita tahu memang dekat hospital banyak cerita-cerita yang menarik, yang menyeramkan lah, kan. Jadi cerita pertama ni berlaku dekat negeri Melaka tahun 2019, disampaikan oleh seorang budak lelaki, bukan nama sebenar, abang letak nama dia Haziq. Haziq bekerja salah. Mula macam ni. Haziq ni mula-mulanya dia ni sekolah tau, budak sekolah. Sampai tingkatan 3 tahun 2019 dia dah tak nak sekolah lagi dah. Dia rasa cukuplah dia bersekolah sampai tingkatan 3 dan dia nak terus kerja. Jadi dia cakaplah dekat mak bapak dia ni yang dia ni dah tak nak sekolah lagi. Mak bapak dia kata kalau dah alang-alang dah tak nak sekolah, pergilah cari kerja, kumpul duit, kahwin. Beli barang-barang yang anak dia suka. Jadi atas memang dah tak minat nak sekolah lagi, kan, jadi dia pun teruslah cari-cari kerja. Jadi waktu dia cari kerja ni, dia jumpalah dengan satu kawan lah, makcik lah, yang duduk dekat kawasan-kawasan tempat tinggal dia dekat Merlimau, Melaka. Makcik tu cakap ada kekosongan sebagai seorang cleaner dekat satu hospital dekat Melaka, dekat Bandar Melaka. Dengan tawaran gajinya lebih kurang bagus-bagus juga. Jadi si Haziq ni pun tak toleh kiri toleh kanan, teruslah ikut akak tu pergi interview.
Dia walk in interview. Sampai dekat hospital tu, pihak hospital pun interview tentang cleaner, dungdang-dungdang, pendekkan cerita, Haziq ni dapat kerja dan boleh mula kerja esoknya. Jadi sewaktu kawan-kawan yang lain sedang belajar, Haziq dah mula melangkah untuk mencari rezeki dirinya dan juga untuk ahli keluarganya. Jadi besoknya dia bertolaklah daripada Melimau tu, merempit naik motor sampai dah dekat hospital ni, hospital kat Bandar Melaka ni. Jadi dia masuklah kerja. Hari pertama dia diberitahu waktu rehat ada 2 kali. Yang pertama waktu rehat pada pukul 10 pagi untuk makan sarapan, dan waktu kedua rehat pada pukul 3 petang untuk makan tengah hari ataupun untuk solat semualah. Selepas tu pukul 5 balik, tak ada masalah. Dia kata okey, tak ada masalah. Jadi hari pertama pun banyaklah tugas-tugas yang dia kena buat, dia bekerja. Tahulah kan cerita seorang cleaner, tapi dia kata yang peliknya kenapa dia kena bersihkan wad bersalin, kena buat cleaning tu dekat wad bersalin. Sebab dia kata dia ni lelaki kan, Haziq, dia ni lelaki, kalau dia bersihkan wad-wad bersalin, kebanyakan kakak-kakak dalam tu tak pakai tudung ataupun dalam keadaan yang berhadas kan, lepas bersalin, operation semua. Jadi dia rasa macam tak sedap pula nak pergi bersih-bersihkan wad bersalin, tapi disebabkan tugas, dia layankan ajalah, dia kata okey je. Jadi bila dah habis-habis kemas-kemas pukul 10 tu, dia pergilah turun pergi makan lah dengan kawan-kawan yang sama kerja dengan dia pada waktu tu. Okey, dia makan-makan, dah sudah, dia pun naik atas, tapi waktu rehat masih ada lagi. Jadi dia pun terserempak dengan seorang nurse. Nurse tu cakap macam ni, kalau korang nak rehat-rehat, ya, sekumpulan budak-budak muda kan, cleaner-cleaner ni, kalau korang semua nak berehat, pergi berehat dekat tingkat 2, bilik nombor 2 paling hujung. Sebelum hujung tu bilik nombor 2 sebelum hujung. Jadi orang pun beramai-ramai lah pergi kat tingkat tu. Lepas tu kat situ ada satu bilik ward yang menempatkan satu katil. Lepas tu kat situ dia attachkan dengan, dia letakkan bilik air. Dalam tu ada bilik air sekali. Jadi senang cerita, ada satu katil, ada satu bilik air dan juga ada sofa. Lepas tu diorang pun buka lah lampu. Bila buka lampu, ramai-ramai dah lepak kat situ, tak ada masalah pun. Okay. Lepas tu ada kawan dia cakap bilik ni rasa macam lain. Macam lah dia kata. Sebabnya waktu dia orang masuk dekat bilik tu bau macam bau masam-masam muntah. Macam bau busuk, bau masam muntah yang buatkan kalau kita duduk lama-lama bilik tu kita rasa loya. Padahal bilik tu aircon, bukannya bilik kipas. Okey. Habis je rehat pukul 10, pukul 11 dia orang pun masuk kerja balik. Masuk kerja balik, dungdang kerja. Lepas tu pukul 3. Bila pukul 3, si Haziq ni tak nak makan lagi sebab dia kata tadi dia dah makan banyak. Jadi kawan-kawan dia pun pergilah berehat dekat kantin, kat kafe kan. Jadi dia ni sorang-sorang lah naik dekat wad tingkat 2, bilik yang nombor 2 paling hujung, bilik yang tadi dia berehat lah kan. Jadi dia pun duduk kat situ sorang-sorang sambil main handset. Tengah-tengah dia main handset, tiba-tiba melintas bau busuk tau. Melintas bau busuk yang dia kata baunya macam bau muntah yang dah lama, muntah kering. Dia rasa macam mula-mula dia nak buat hirau tak hirau, tapi disebabkan bau tu menyengat sangat, dan dia kata bau tu datang daripada tandas. Yang tandas tu tak jauh daripada katil. Kalau dalam cerita yang disampaikan pada abang, mengikut kata Haziq tu, bila masuk pintu tu nampak katil, seberang katil tu akan ada bilik air. Korang bayangkan, sebab ni ada kaitan dengan cerita seterusnya. Jadi okey, dia pun keluarlah daripada bilik tu, dia rasa pening-pening, macam bau busuk sangat. Dah habis kerja, pukul 5 baliklah rumah. Bila balik rumah tak ada masalah. Esok paginya dia datang kerja macam biasa. Bila kerja macam biasa, pukul 2 dia tak lepak dekat bilik tu, dia pergi makan dekat kafe. Tapi dia lepak dekat bilik tu pukul 3. Kali ni tak ada seorang pun kawan-kawan dia yang nak ikut, sebab kawan-kawan dia cakap bilik tu macam menyeramkan. Tapi si Haziq ni fikir, alah tak ada apalah kan, kalau kita buat berani okeylah kot, baca-baca selawat Nabi, tak adalah benda-benda yang muncul. Kalau rasa tak sedap hati tu, memanglah di kawasan hospital kan ada orang meninggal, ada orang bersalin, ada darah tumpah kan. Jadi buat tak tahu je lah. Jadi bila dia masuk bilik tu waktu rehat pukul 3, waktu tu dia dah mata dah ngantuk dia kata. Dia pun kejamkan mata. Waktu dia tengah nak tidur, dia kejamkan mata dia nak tidur tu, dia terdengar
dekat dalam bilik air ada orang flush tandas. Macam bunyi macam tu lah bunyi air lah, flush tandas. Cepat-cepat dia buka mata. Bila dia buka mata, dia tengok je dekat bilik air tu. Nak menyedapkan hati, dia buka lah pintu bilik air tu, tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa. Dia tengok dekat flush tandas tu, memang flush tandas tu macam baru lepas orang guna. Dia rasa macam tak sedap hati, dia pun cepat-cepat keluar daripada bilik tu, pergi buat kerja. Tapi dalam hati dia dah rasa terdetik, jangan-jangan bilik ni betul macam kawan-kawan aku cakap, bilik ni ada macam masalah lah kan. Ada masalah yang tak kena dengan bilik ni. Mungkin bilik ni ada sejarah-sejarah silam yang kita tak tahu kan. Okey. Jadi itu rehat pukul 3. Rehat pukul 3, dah pukul 5 lepas tu dia balik. Okey, tak ada masalah, dia balik. Cerita yang core-nya adalah pada hari yang ketiga dia kerja. Waktu ni dia rehat kena 3 kali rehat. Pukul 10, pukul 3 dan pukul 8 lepas maghrib. Sebabnya pada hari ketiga ni kebanyakan daripada cleaner cuti. Jadi cleaner-cleaner yang ada, dia terpaksa buat kerja tambahan, kerja lebihan masa. Kalau sebelum ini dia balik pukul 5 petang, tapi hari tu dia kena balik pukul 10 malam. Okey, deng. Macam nak ceritanya. Jadi pukul 10 dia rehat dekat kafe, tak ada masalah lah. Pukul 3 dia rehat, dia tak turun dekat kafe sebab dia kata kenyang lagi, dia pergi rehat dalam bilik tu. Kali ni dia kena kali ni. Waktu dia tengah tidur, tiba-tiba dia dengar, memang dia sangat dengar. Dia dengar ada orang masuk dalam bilik air. Lepas tu orang tu tutup pintu bilik air, kunci daripada dalam. Bunyi keletak macam tu. Kunci daripada dalam. Waktu tu dia kata dia punya bulu roma meremang, memang tak boleh nak cakap lah. Tapi lepas pintu bilik air tu ditutup, cepat-cepat dia buka mata, dia bangun, dia tengok, memang pintu bilik air tu tertutup. Okey. Tapi yang peliknya, macam mana orang boleh masuk? Sebabnya pintu depan dikunci, dia kunci sebab dia nak tidur, dia kata ngantuk sangat. Dia kunci, semasa dia masuk bilik tu, dia kunci pintu depan. Macam mana ada orang masuk bilik air? Pelik kan? Lepas tu dia pun beranikan diri, selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun cubalah buka pintu tu. Dia pegang ganggang pintu, dia tarik kuat-kuat. Memang tak ada nampak apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Tapi telinga ni dengar yang tadi orang kunci pintu. Okey, dia rasa tak sedap. Tapi dia kata, alah, setakat ganggu-ganggu macam ni tak ada masalah. Habis rehat pukul 3, dia pun pergilah keluar daripada wad tu. Dia pergi keluar ke wad tu, dia buatlah kerja-kerja. Lepas tu, rehat yang ketiga, rehat yang terakhir adalah pukul 8 malam selepas sembahyang maghrib. Jadi sebelum dia pergi rehat dekat bilik tu, dia pergilah buat sembahyang maghrib dulu dekat musola, dah siap-siap sembahyang maghrib. Dia pun naiklah dekat tingkat 2 bilik tu lah, bilik yang sama. Dia pergilah rehat, nak tidur lah katanya. Sebabnya pukul 8, habis waktu rehat lebih kurang pukul 8.30. Dia nak ambil masa tidur sebab lepas ni dia kena merempit naik motor balik Merlimau. Bukan tak penat gila kan kerja sebagai cleaner, bersihkan hospital. Ini dia punya core cerita dia. Waktu dia rehat lepas maghrib tu, dia memang nak tidur. Dia pun tak berani nak kunci pintu daripada pintu masuk tu, dia tak berani nak kunci. Jadi dia masuk, dia renggangkan sikit pintu tu, jadi dia baring dekat atas katil, dia pun tidurlah. Waktu dia tengah tidur, tiba-tiba telinga dia dengar, ni bukan mimpi, dia kata ni betul-betul berlaku. Telinga dia dengar pintu bilik air dia buka. Selepas pintu bilik air buka, dia dengar ada orang berjalan ke arah katil. Dan yang lebih teruk lagi, dia dengar bunyi rantai. Seolah-olah orang tu dirantai. Bila benda tu berdiri betul-betul tepi katil, Haziq dah tetapkan hati. Dia akan kuatkan hati, buka mata. Lepas tu dia akan terus berlari dekat pintu nak keluar. Itu yang dia akan buat. Jadi bila benda tu berdiri sebelah katil dia buka mata. Korang tahu dia nampak apa? Dia nampak seorang perempuan
Muka dia kata macam tanah gersang, terkopik-kopik, melengkung-lengkung muka dia, matanya tak nampak sebab rambutnya tertutup sampai bawah mata. Yang dia nampak adalah kawasan bawah mulut ke bawah ni. Sebelah je, dia kata, kat kawasan sini dia kata, sebelah dah tertutup dengan rambut. Dia nampak jelas itu adalah perempuan, dan yang paling seram sekali, dia boleh nampak kaki perempuan tu diikat dengan rantai, dan rantai tu menjala sampai ke bilik air. Kalau abang matilah, ya Allah Tuhanku, hindarilah abang daripada nampak benda macam tu. Jadi waktu tu dia kata asalnya dia nak lari, dia nak menjerit lari, tapi tak ada kekuatan. Dia rasa terpaku tengok perempuan tu sampai 2-3 minit. Lepas tu dia kuatkan dalam hati, dia cakap Allahu Akbar. Dia pun turun daripada katil, dia merempuh pintu. Tapi korang tahu tak apa yang jadi? Pintu tu terkunci. Dia buka pintu tu sambil dia pokok-pokok, Kak tolong, Kak tolong, Kak tolong. Waktu dia menjerit-jerit tu, dia ketuk-ketuk pintu sampaikan jari dia patah. Jari yang ni patah, ibu jari dia kata patah. Dia ketuk, korang bayangkan pintu hospital boleh yang sliding tu kan. Dia ketuk pintu tu macam nak gila dia kata, tapi tak terbuka. Akak tak ada pula yang datang menyelamatkan dia. Waktu tu dia dengar perempuan tu berjalan ke arah dia. Macam mana dia tahu? Bunyi rantai dan tapak kaki makin lama makin mendekati belakang dia. Waktu tu lagi dia takut, dia gendang dua tangan kot, sampai jari dia patah kot. Dia gendang, korang bayangkan betapa kuat dia gendang. Dia waktu tu tak menangis, dia kata dia gendang, Kak tolong, Kak tolong, Kak tolong, Kak tolong saya, Kak ada benda nak dengki saya dalam ni, Kak tolong, Kak. Dia kata memang kalau dah terlalu takut, dia kata waktu tu terlalu takut, air mata pun tak keluar. Lebih kurang 10 minit dia gendang sampai dia dah hilang suara dia kata dah habis, tapi dia tahan, dia terang juga suara dia gendang juga. Patah jari dia nampak, tapi dia tak nak hirau, dia gendang juga. Tapi dengan pertolongan kan Allah Ta'ala nak takdirkan, akak cleaner datang dan akak cleaner tarik pintu tu keluar ke tepi, dan dia terus meloncat keluar. Waktu dia meloncat keluar, akak tu pun terkejut. Dah kok kenapa ni? Waktu tu dia pandang belakang, dia tengok tak ada siapa pun yang kejar dia. Dia tak nampak pun perempuan berantai tu. Jadi akak tu tanya kenapa. Waktu akak tu tanya kenapalah, boom, air mata macam hujan. Dia kata dia nangis macam budak kecil, teresak-esak. Dia kata waktu dia ceritakan ke abang ni pun dia rasa sedih sangat. Takut tu sampai dia rasa macam terlalu takut sampai nak nangis. Dia cerita kat abang. Abang boleh dengar berdasarkan suara dia. Dan lepas tu akak tu peluk dah. Akak baca istighfar dia, istighfar. Astaghfirullahalazim kan. Mengucap dia. Lepas tu dia pun ikut mengucap. Lepas tu akak dia pun papa pergi dekat lobi, dan orang semua ramai tengok dengan menangis-tangis tu kan. Dah ada yang tak kena. Dan itu adalah kali terakhir dia kerja. Balik daripada tu, dia beritahu dekat mak ayah dia apa yang berlaku. Mak ayah dia kata berhentilah. Itu maksudnya tempat tu tak suka kau. Dan itulah ceritanya yang abang nak cerita tentang satu hospital di Melaka. Kalau korang berani cari dekat tingkat 2, bilik nombor 2 paling hujung. Abang mula-mula bercadang-cadang nak cari, konon-konon macam berani. Abang dah sampai depan hospital tu, tiba-tiba abang tak jadilah. Sebab abang rasa macam Kang tak pasal-pasal Kang benda tu ikut abang balik. Payah. Jadi itu adalah cerita yang pertama tentang hospital di Melaka. Jam menunjukkan pukul 1 pagi, dan tiba-tiba dekat belakang abang bunyi burung yang macam mengilai-ngilai. Itu kan kurang ajar bunyi. Abang nak cerita seram ni baru cerita pertama tau. Belum cerita kedua dengan cerita ketiga ni. Panjang ni cerita ni. Abang minta maaf sangat-sangat. Okey dah. Jom kita jangan berlengah-lengah lagi. Dengan nanti kejap lagi abang pula yang tak boleh tidur. Kebil macam tu. Okey. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Makcik Mariam. Cik Yam lah. Cik Yam berlaku dekat satu hospital dekat negeri Selangor. Hospital mana abang tak akan beritahu. Kalau korang nak tahu hospital mana, nanti jangan lupa komen-komen. Dekat dalam komen tu akan ada orang-orang yang
tahu tentang kisah ni dan boleh beritahu ke hospital mana. Abang tak boleh beritahu, nanti tak pasal-pasal video abang kena turun sebabkan mengada-ngadakan cerita. Tapi dia bukan mengadakan cerita, dia macam pengalaman je kan. Okey, Makcik Mariam cerita, kisah ni berlaku. Abang tak boleh nak beritahu hospital mana, cumanya berlaku bila seorang bekas mufti dimasukkan ke hospital itu sebabkan dia kena serangan darah tinggi. Pembuluh darah dia pecah kalau tak silap abang. Kes ni abang ingat. Cumanya abang tak sangka kes ni ada kaitan dengan Makcik Mariam, Cik Yam ni kan. Cik Yam cerita kat abang. Okey, cerita dia macam ni. Bila Cik Yam ni memang tugas mula-mulalah asal cerita dia lah, cerita dia. Cik Yam ni baru kematian suami dia seorang anggota polis. Jadi dia rasa macam boring duduk, bukan boring, dia rasa macam asyik teringat suami dia je lah kalau duduk rumah tu, nampak suami dia berjalan, nampak suami dia makan, terbayang-bayang lah kasih sayang suami dia ni. Jadi kawan-kawan dia ajaklah dia bekerja sebagai security dekat hospital. Waktu tu hospital 2000 apa tadi nak beritahu kan, hospital tu baru buka selepas dah lama terbengkalai, bukan terbengkalai, dah dibina tapi tak ada orang nak beroperasi, belum lagi beroperasi. Jadi selepas beroperasi tu tahun 2000-an lah macam tu. Jadi Cik Yam ni pun tawarkanlah, pergilah interview untuk jadi security dan akhirnya diterima. Dan pada waktu tu kata Cik Yam, security yang diperlukan adalah seramai 130 lelaki dan 130 perempuan. Jadi dengan kata lain, hospital ni bukan kecil-kecil anak, memang hospital besar gila. Jadi dia kata kebanyakan daripada masa Cik Yam menjadi security adalah di tingkat 9. Tapi cerita yang abang nak ceritakan ni, Cik Yam cerita kat abang, berlaku dekat tingkat ward ICU. Waktu bekas mufti tu dimasukkan ke hospital. Jadi hari tu dekat ICU, mengikut kata Cik Yam, dia perlu bertugas sebanyak 3 orang. Jadi dengan kata lain, ada 3 orang ditempatkan di kawasan ward ICU. Kalau ward-ward lain hanya 2 orang saja, tapi ward ICU special 3 orang. Sebabnya kadang-kadang ada benda-benda yang berkaitan dengan keselamatan yang perlu keselamatan lebih ketat lagi. Sebab ICU kan nak suruh orang dalam tu berehat supaya semuanya dalam keadaan selamat. Jadi bila mufti tu masuk, bekas mufti tu masuk dekat dalam ICU tu, ramailah waktu-waktu awal-awal malam tu. Oh lupa abang nak cerita, Cik Yam ni kerjanya security memang waktu malam aja, dia bukan waktu siang. Dia memang daripada awal dia kerja sampai kesudah dia kerja waktu malam je. Sebab dia kata kalau malam tu dia teringat suami dia kan, jadi dia nak elakkan dia teringat suami, dia memang minta bertugas waktu malam. Jadi dia kata lepas mufti tu masuklah dekat dalam ward tu, awal-awal malam tu memang ramai pelawat. Memang pelawat dibenarkan masuk. Jadi ramailah anak-anak murid, sahabat-sahabat handai, orang alim kan. Bila orang alim masuk hospital, kita pun orang-orang awam teringinlah juga nak tengok. Kurang-kurang kita doakan orang alim. Yelah, orang-orang alim ni kan bagus, banyak ilmu. Kalau dia orang panjang umur, makin banyak ilmu disampaikan pada kita kan. Jadi ramailah pelawat-pelawat, lebih kurang awal-awal malam masa tu. Jadi terpaksalah Cik Yam ni dengan 2 orang lagi security, 2 orang lagi ni security baru, terpaksalah buat pengawasan lebih untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang buruk ataupun yang tak diingini berlaku. Jadi selalulah sangat sibuk sampailah pukul 12, pukul 11 lebih masa tu. Jadi semua pelawat diminta untuk keluar. Jadi bila semua dah keluar semua dah, dan Cik Yam pun dengan 2 orang security tu memang kena cek kat kawasan ward ICU tu supaya pastikan memang tak ada lagi orang yang tinggal. Jadi dekat level tu pun dia kena cek semua memang tak ada. Lepas tu dia cek dalam lift tak ada. Lepas tu dia pun mainlah walkie-talkie. Waktu tu 2008 walkie-talkie dengan guard-guard yang lain, security-security yang lain, untuk pastikan semuanya yang daripada ward ICU, pelawat-pelawat daripada ward ICU dah turun, dah keluar daripada hospital tu. Jangan duduk-duduk dalam tu. Dan sudah-sudah keluar tu, Cik Yam ni cakap
ini dah nak pukul 12 ni, rasanya Cik Yam nak pergi solat dulu. Dia kata, solat isyak ni dah lama ni, patutnya solat isyak awal waktu, ni dah terlewat sangat, dia kata. Jadi Cik Yam ni dia emak-emak kan, dia pun sebelum dia pergi solat dekat surau dekat level yang sama, tak jauh daripada meja security, dia buatlah air kopi. Inilah permulaan seram. Ceritanya hanya 1 malam tau. Jadi permulaan seram dia macam ni. Jadi Cik Yam buatlah kopi untuk dua-dua security muda tu. Daripada buat kopi tu, dia tanyalah, korang nak minum pakai cawan yang mana? Yang security lelaki tu cakap, muda lagi lah, India. Dia kata, Cik Yam, saya nak minum dekat cawan yang paling besar. Cik Yam tuang cawan yang paling besar. Lepas tu yang seorang lagi perempuan lah, kita letak nama dia Siti lah. Siti kata dia nak cawan yang kecil. Jadi ada 3 cawan waktu tu. Jadi waktu Cik Yam tuang dekat cawan yang paling besar untuk dibagikan kepada security India tadi, budak muda tadi, habis dia tuang je, cawan tu bergerak perlahan sampai ke ujung meja. Waktu tu budak India tu punyalah terkejut sampai dia menjerit, macam tu. Terkejut dia. Dah bila budak lelaki tu menjerit, security seorang lagi yang perempuan lagi muda tu bagi gigil lah. Yang Cik Yam cakap dia memang dah biasa jadi security, jadi dia kata perkara-perkara tu benda yang biasa berlaku. Tapi dia tak sangka cawan yang bergerak tu adalah tanda malam tu memang banyak benda-benda pelik yang dia saksikan. Dia pun tengok, lepas tu dia dah budak 2 orang tu security dah gigil macam tu, dah macam ikan bilis gigilnya dah, ikan bilis goreng kekak macam tu. Dia dah gigil gila dah macam tu. Cik Yam cakap, jangan takut sangat, dia kata. Kalau korang takut pun kat mana-mana benda ni ada. Tapi saya tak pernah tengok Cik Yam macam ni, kenapa cawan ni bergerak, siapa nak minum, dia kata. Kadang-kadang ada makhluk lain yang nak minum. Bukannya kita aja yang duduk dekat dunia ni, ada jin, ada munian. Sempat pula Cik Yam bagi ceramah pada budak 2 orang tu kan. Jadi budak 2 orang tu mengangguk lah kan. Menggigil masih lagi. Jadi Cik Yam ni nak pergi semayang ni, dia takut juga kalau budak ni menggigil tiba-tiba jadi histeria. Jadi dia pun ambil walkie-talkie, dia minta lah orang daripada level lain pergi naik dekat level ward ICU tu, temankan yang 2 orang tadi tu. Lepas tu Cik Yam pun pergilah semayang. Ni Cik Yam ni ikut kata Cik Yam, dia ni adalah orang yang lambat, bukan lambat pick up, tapi dia selalu positif. Orang yang selalu positif ni susah juga kan. Jadi dia pun jalan sampai dekat surau. Dia dah mulalah. Sampai kat surau, dia pun tolaklah pintu surau. Bila dia tolak pintu surau yang kecil, yang lebih kurang beberapa saf aja, penuh dengan orang. Semua pakai baju putih. Yang lelaki pakai jubah dengan serban, yang perempuan bertelekung. Bila dah tolak tu penuh, Cik Yam terus cakap, lah penuh pula surau ni. Waktu Cik Yam cakap macam tu, semua orang yang ada dalam surau, baik lelaki baik perempuan, toleh ke arah Cik Yam, pandang aja Cik Yam sambil senyum. Cik Yam baru cakap, minta maaf sangat-sangat, saya tak tahu surau ni penuh, saya pergi dekat level lain, dia kata. Lepas tu benda tu diam aja, pandang aja Cik Yam. Kalau abang jadi Cik Yam, memang abang tak fikir. Tapi Cik Yam cakap dengan abang, waktu tu dia tak terfikir, dia ingat pelawat yang ramai-ramai tadi kan duduk semayang kat situ. Dia pun pergilah naik tingkat atas daripada level tu. Dia naik ke tingkat atas, tingkat ward kanak-kanak. Dia tingkat ke atas, dia jumpa dengan kawan dia lah. Bagi nama kawan dia lah, cakap kawan dia lah. Cik Salmah lah. Dia cakap dengan Cik Salmah. Cik Salmah tanya, kau daripada mana Yam? Dia kata, aku sebenarnya nak solat mah, dia kata. Tapi surau bawah penuh orang, kata. Aku nak solat kat surau sini lah. Kau gila apa Yam? Mana ada orang solat tengah malam pukul 12, sekarang ni mana ada pelawat? Engkau dah halau semua pelawat ke tidak? Baru Cik Yam macam tengah. Yelah mah, aku dah halau semua pelawat. Siapa pula yang dalam surau tadi? Lepas tu Cik Salmah cakap, kau nampak tak ada selipar? Baru dia teringat, tak ada selipar. Siapa pula yang semayang malam-malam? Sah, dia dah ternampak. Mungkin adalah pelawat-pelawat daripada alam sebelah.
Oh, seram pula aku, mahal juga. Aku mayang dululah. Kata, itulah semayang dulu. Lepas tu Cik Yam pun pergilah kat surau tingkat level kanak-kanak tu kan. Dia pun tolak lah. Dia tolak sekali lagi dia nampak benda yang tak sepatutnya. Iaitu dia nampak dekat tempat imam, iaitu saf paling depan sekali, ada seorang perempuan berjubah hitam, bertudung labu hitam, duduk di antara tahiyat akhir, di antara dua sujud. Duduklah dekat mana-mana kawan abang yang bukan Islam dalam ni, duduk antara dua sujud ni macam bersempoh kan. Bersempoh, duduk dekat kawasan imam, saf paling depan sekali. Tapi Cik Yam sekali lagi bela-bela. Ada orang, dia pun bagi salam, Assalamualaikum, saya tumpang semayang. Benda tu tak toleh pun, senyap aja dekat imam tu. Jadi Cik Yam ni pun ambil semayang. Dia tak terfikir lagi ni. Dia ambil semayang, dia tu semayang semua kat belakang perempuan tu. Lepas tu sudah semayang, dia pun bagi salam, Assalamualaikum, saya balik dulu ya. Tak pun tidak benda lah tu. Cik Yam pun keluar. Lepas tu Cik Yam pun pergi jumpa Cik Salmah. Mah, dia kata, dekat surau ada orang. Sik baik, tadi aku dah takut tengok ramai-ramai. Kau yang takutkan aku ada benda-benda pelawat. Sik baik dekat surau ni ada ibu yang menemankan. Mungkin ibu kanak-kanak yang temankan anak dia masuk dalam wad semayang dalam tu. Nganga Cik Salmah. Cik Salmah cakap, apa? Aku yang duduk dekat sini, aku tak nampak pun daripada tadi orang masuk dalam surau. Jom kita pergi cek. Dia orang pun berdua ni pergi cek. Sampai dekat surau, dia orang pun buka. Tak jauh tu, pintunya berdepan je dengan meja security. Pintu berdepan je, kalau ada orang keluar memang nampak no. Dia masuklah dekat dalam security lah. Masuk dalam surau, buka pintu. Memang kena sekali lagi Cik Yam. Tak ada orang. Yam kata tak ada orang. Kali kedua kau kena dengan benda Allah tu. Terkejut Cik Yam. Tak apalah, nak buat macam mana kita ni kau hidup berkongsi alam katanya. Tak apalah, saya turunlah dulu. Tu kata Cik Salmah tu, hati-hati Yam kata, jangan tukar tengah lagi kan. Kalau apa-apa kau roger guna walkie-talkie. Cik Yam pun turunlah bawah. Bila dah turun bawah, dia tengok budak yang dorang tadi tu gigil tak habis lagi. Gini lagi ni, gigil lagi. Gigil. Ketakutan sangat-sangat. Mungkin sebab diorang ni security muda yang tak pernah ada pengalaman pelik-pelik macam ni. Tergelak-gelak Cik Yam, ya Allah, korang dorang ni takut. Dia kata, pergilah korang dorang pergi kafe, minum ke makan ke apa, ambil angin ni, tak payah duduk sini. Lepas tu dia tanyalah, Cik Yam mungkin duduk sini seorang-seorang, kita orang dah terkena tadi. Tak ada apa-apalah. Cik Yam dah siap-siap bawa kait. Jadi duduk-duduk kat sini, Cik Yam boleh kait-kait. Korang pergilah merayau, janganlah duduk sini. Tengok muka korang pucat dah macam ayam berak kapur. Okey, dua orang budak tadi pun cepat-cepatlah dapat kebenaran daripada Cik Yam kan. Teruslah dia pergi kafe, pergi ke tingkat 1 kafe. Dan Cik Yam ni pun keluarkanlah bahan kait daripada beg dia. Dia pun teruslah mengait. Waktu tu dia kata dah lebih pada pukul 12, dah pukul 1 lebih. Dia kata kait punya kait. Tiba-tiba dia dapat panggilan daripada walkie-talkie. Dia kata, Cik Yam, ini ada pelawat daripada tingkat bawah ni, nak naik atas. Dia nak melawat mufti yang dalam keadaan koma tu. Nanti Cik Yam terima ke atas, kata. Cik Yam kata okey lah. Tengah-tengah Cik Yam kait, Cik Yam ni kalau dia mengait baju, dia lepaskan benang kait tu dekat bawah tau. Dia lepaskan segumpal benang kait dekat bawah. Jadi senanglah dia nak kait duduk atas kursi kan gitu. Tengah-tengah dia kait, benang tu kena tarik macam tarik pancing. Sap macam tu. Mula-mula Cik Yam kata, jangan kacau, aku tengah nak buat kerja ni. Makin Cik Yam cakap macam tu, makin kuat dia tarik tu. Cik Yam kata, boleh tak jangan kacau. Dia sambil pandang bawah lah. Boleh tak jangan kacau, saya tengah buat kerja ni. Pergilah main jauh-jauh. Ingat benda tu, main jauh-jauh. Makin dia tarik, nak terlepas kaitan yang ada kat tangan Cik Yam tu. Bangun Cik Yam, topuk meja, bong tu. Boleh tak jangan kacau. Orang tengah nak kait ni, semak pula korang nak kacau-kacau. Pergilah main kat sana. Macam tu Cik Yam cakap. Itu Cik Yam. Kalau abang lari, kalau Cik Yam tak lari, dia mencabarlah kat situ. Okey, lepas tu barulah dah tak ada lagi gangguan tarik-tarik tu. Tapi Cik Yam jengah-jengah jugalah. Mana orang daripada tingkat 1 kata nak naik, tak naik, bukan jauh sangat. Beberapa level ke atas je kan. Kalau naik lift ke naik tangga, patutnya dah sampailah kan.
Okey, Cik Yam teruslah kait. Tiba-tiba dia nampak dekat lorong nak ke lift. Yang lift tu adalah tempat untuk turunkan jenazah. Lift khas dia kata kat lorong tu untuk turunkan jenazah. Dia nampak ada seorang budak perempuan main teng-teng. Anak siapa pula terlepas ni cakap. Dia ambil walkie-talkie, dia Roger yang kat tingkat Cik Salmah tu yang jaga wad kanak-kanak tu. Mah, ni anak siapa yang kau lepas ni sampai main dekat wad kecemasan ni? Kau ambil sekarang. Ni wad budak ni main-main kat setengah malam. Cik Salmah cakap, gila, tak ada orang pun yang main teng-teng tengah malam tu yang pertama. Yang keduanya, aku memang tak lepas ke mana-mana budak. Aku duduk tertonggok kat sini dah tengah-tengah malam. Wad ni pun dah gelap. Siapa pula yang nak main teng-teng yang aku nak lepaskan? Bila sudah aja Cik Salmah cakap dengan Cik Mariam, Cik Yam pun cakap, oh, antu kot. Bila dia cakap macam tu kan, budak tadi yang tok main teng-teng kelumpung hilang. Cuma gitu aja hilang je. Terus tak nampak. Tu dia, dah 3 kali aku kena 4 kali aku kena malam ni. Dalam hati Cik Salmah lah kan. Cik Yam dalam hati Cik Yam lah. Dia tak tahu lepas ni sambung lagi. Dia kena dengki lagi lepas ni. dah lebih 30 minit. Tak apalah, hari ni 2 cerita je lah. Saya apa 3 cerita. Abang ketekak dah kering dah ni. Yang cerita lagi satu abang sambung 2 hari lagi Okey. Jadi, okey. Tiba-tiba datang dah tengah kait-kait tu yang budak tadi pun dah hilang. Pintu lift terbuka. Pintu lift terbuka. Dengar tapak kaki, banyak tapak kaki. Dia pun tengoklah dekat tangga kecemasan kan. Lepas 2-3 minit dia tengok rupanya ada segerombolan lelaki berjubah, berserban keluar. Maksudnya datang daripada arah tangga kecemasan masuk dekat dalam bilik kecemasan. Masuk dalam bilik ICU, terus masuk sampailah masuk ke dalam. Yang Cik Yam ni kata macam, biar betul orang ni tak menegur-negur aku. Aku tertonggok kat sini, tak ada cakap angkat-angkat tangan ke apa jenis pelawat, nama je pakai jubah dengan serban. Tak ada pun nak hormat orang tua bagi salam ke apa. Terusnya nong masuk dekat dalam wad kecemasan tu. Membebel-bebel lah Cik Yam kan. Dah sudah tu mengait-ngait lagi. Daripada pukul 1.30 dah pukul 2.30. Dah pukul 2.30 sampai pukul 3. Dia baru buat juga. Mana pula budak 2 ekor yang tadi aku suruh pergi berjalan-jalan kejap. Korang ke hospital ke apanya. Baru dia teringat. Pelawat tadi daripada tadi tak keluar-keluar. Hati dah panas dah. Sebab dia security. Dia pun masuk dekat dalam bilik kecemasan. Bilik ICU. Bila Cik Yam masuk dalam bilik ICU je, dia cakap dengan nurse dengan doktor kat situ, mana pelawat-pelawat tadi yang berjubah-jubah, berserban-serban tadi, banyak-banyak ni saya nak keluarkan. Nurse tu pelik. Cik Yam, mana ada pelawat? Ni dah pukul 3 pagi. Pelawat mana yang datang pagi ni pula? Tadi ada masuk ramai-ramai tadi. Cik Yam pergilah cek sendiri, cari sendiri. Kita orang ni busy dengan pesakit-pesakit ni. Okey, lepas tu Cik Yam pun pergi ke kawasan paling hujung. Wad yang paling hujung iaitu yang menempatkan mufti tu. Waktu dia makin dekat, Cik Yam makin melangkah dekat dengan bilik mufti tu, makin dia rasa pelik. Sebabnya dia mula rasa bunyi orang berbisik-bisik satu sama lain. Dan seolah-olah dekat kawasan tu ramai orang. Dia rasa macam, alah kesiannya. Macam tu. Bunyi orang bercakap-cakap. Tapi dia tengok kiri kanan tak ada orang. Sah-sah. Yang masuk tadi sebenarnya bukan manusia. Mungkin pelawat daripada alam sebelah. Jadi Cik Yam pun keluar daripada wad kecemasan lagi. Daripada wad ICU tu, duduklah dekat meja security dia. Dia sambunglah mengait. Dalam hati dia mungkin dia fikir kata macam ni. Mungkin orang-orang alim kan. Jadi orang-orang alim ni ramai dah yang datang melawat. Jadi tak lama lepas tu, selang beberapa setengah jam tu, memang tak adalah pelawat-pelawat berantu tu, memang dia biarkan je dalam tu lah. Entah engkau nak keluar ke nak masuk ke. Dia terus mengait. Bila dia terus mengait, tiba-tiba nampaklah 3 orang lelaki yang datang daripada tangga kecemasan. Baru dia kata, agaknya ni lah kot orang dia yang pihak security bawah lepaskan kan. Jadi dia pun biarlah orang tu masuk. Lepas tu bila yang peliknya, orang tu masuk, dia tak tekan pintu kecemasan terbuka. Dia main rempuh je. Waktu tu tercengang Cik Yam. Sah. Ini kali ke-6 aku dah kena malam ni.
Rupanya baru dia perasan yang pelawat 3 yang dilepaskan oleh security kat bawah tu memang bukan pelawat yang betul, pelawat daripada alam sebelah. Jadi Cik Yang pun tunggulah kalau pelawat-pelawat tu keluar balik daripada situ, tapi tak keluar. Bila dah masuk tak keluar. Ada dekat dalam tu. Mungkin dia orang keluar ikut tingkap, terjun, terbang macam tu kan. Kita mana tahu kan. Minta maaf makhluk alam sebelah sebab lawak pula. Kita pun tak tahu sebab Cik Yam tunggu-tunggu dekat pintu depan tak ada apa yang keluar. Dia pun okey lah. Tapi dia kata waktu dia mengair tu dia macam berfikir-fikirlah juga. Orang ke jin ke kebunian ke siapa pula orang-orang ni kan. Jadi malam tu 6 kali, 5 kali. Yang pertama cawan bergerak, yang kedua kat surau 2 kali, yang ketiga adalah budak, yang keempat 2 kali, kelima pelawat, yang keenam pun pelawat. Jadi tahulah malam tu Cik Yam yang meninggal ni, mufti ni bukan orang biasa-biasa. Yang datang melawat semua jubah-jubah putih berserban, yang ada dekat surau semua bertelekong-telekong jubah putih. Mungkin yang ada dekat ICU tu memang orang-orang alim kan. Jadi kadang-kadang orang-orang alim ni dia banyak anak murid yang dia tak nampak pun banyak juga kan, datang untuk belajar ilmu dengan dia, yang dia pun kadang-kadang tak tahu itu adalah anak-anak murid alam sebelah. Jadi Cik Yang fikir mungkinlah itu adalah anak-anak murid alam sebelah dia yang datang melawat dia. Jadi lepas habis tu dalam subuh barulah budak 2 orang tu datang. Komen lama daripada pukul 1 dia berehat sampai pukul 7, barulah dia naik atas semata-mata sebab ketakutan, tak nak duduk dekat ward ICU. Dia punyalah takut. Jadi esoknya Cik Yam cuti. Tapi sepanjang hari dia ceritalah dengan keluarga dia apa sebenarnya yang berlaku. Dan keluarga dia kata mungkinlah ni orang alim kan. Kita tak tahulah kan. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang rasa inilah video paling panjang sekali pernah abang cerita, 40 minit. Akhirnya doa-doa orang-orang yang doakan kalian, sahabat-sahabat, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kawan-kawan abang yang ada di dalam YouTube ni yang doakan abang, buatlah cerita panjang. Kali ni memang betul panjang abang ceritakan, tapi tak habis tau. Cerita Cik Yam tak habis lagi. Ada satu lagi cerita abang tak sanggup nak cerita kejap lagi, sampai pula 1 jam abang ceritakan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.